Salam sejahtera. Bertemu dengan saya Cikgu Mali dan kali ini saya bawakan tajuk sistem persamaan atau juga dikenali sebagai persamaan serentak yang keluar dalam SPM tahun 2019, kertas 2 yang membawa 5 markah. Okey, jadi soalannya berbunyi, selesaikan persamaan serentak X tambah 2Y sama dengan 1 dan 3 per X tolak 2 per Y sama dengan 5. Okey, jadi di sini langkah yang pertama ialah jika ada pecahan begini, kita hilangkan pecahannya. Jadi apa yang perlu dibuat untuk soalan, untuk persamaan yang ini ialah kita darab silang. Okey, jadi ini kita darabkan silang, kemudian yang ini darab dengan yang ini. Jadi apa yang kita perlu buat, 3 darab dengan Y akan menghasilkan 3Y. Okey, tadi tak ada tolak di sini, so tolak. 2 darab dengan X, 2X. Kemudian di bawah ini darabkan X darab dengan Y dan sama dengan 5. Jadi persamaannya menjadi 3Y tolak dengan 2X adalah bersamaan dengan 5XY. Okey, jadi kita ada dua persamaan. Jadi saya tuliskan semula persamaannya. Yang ini kita anggapkan sebagai persamaan yang pertama. Okey, yang ini persamaan yang mula-mula, yang ini dipanggil persamaan linear, yang ini dipanggil persamaan tak linear. Jadi daripada persamaan linear ini, kita jadikan X ataupun Y sebagai tajuk. Jadi saya pilih X sebab Y ada perkali depan dia. Nanti jadi pecahan lagi. Okey, so kita pilih yang tunggal. So di sini dia menjadi X sama dengan 1 tolak 2Y. Okey, jadi ini dianggapkan sebagai persamaan yang pertama. So, yang ini tadi 3Y tolak 2X sama dengan 5XY. Jadi yang ini dianggap sebagai persamaan yang kedua. Jadi apa yang boleh kita buat ialah kita masukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Okey. Masukkan persamaan 1 dalam persamaan 2. Jadi kita gantikan X-nya ialah 1 tolak 2Y. Jadi kita masukkan dalam X yang ini dan juga X ini. Okey, saya tulis di sini 3Y tolak 2. So, X-nya saya gantikan dengan 1 tolak 2Y. Okey, kemudian sama dengan 5. Yang ini X-nya saya gantikan dengan 1 tolak 2Y. Okey, kemudian darab dengan Y. Okey, jadi kita kembangkannya, kita darabkannya. Maka kita dapat 3Y tolak dengan 2, tolak 2 darab dengan tolak 2Y, tolak darab tolak, negatif darab dengan negatif, jadi positif 4Y. Sama dengan, okey, kita darabkan ni, 5 darab 1 darab dengan Y ialah 5Y. 5 darab dengan negatif 2 ialah negatif 10Y. Darab dengan Y ialah negatif 10Y kuasa 2. Okey, kemudian kita pindahkan semua yang dari sebelah kiri ke sebelah kanan ke kiri. Okey, jadi apa yang kita dapati ialah ini menjadi 10Y kuasa 2. Yang kuasa 2 saya letakkan depan. Kemudian diikuti dengan sebutan yang ada Y. Jadi ini 3Y tambah 4Y ialah 7Y. Ini pindah ke sini jadi tolak 5Y. Okey, jadi di sini ada tolak 2. Dan samakan dengan kosong. Okey, maka kita dapat di sini ialah 10Y kuasa 2. Ini tolakkan 7Y tolak dengan 5Y. Dapat 2Y tolak 2 sama dengan kosong. Kemudian kita permudahkan. Permudahkan di sini maksudnya ini 10, 2 dan 2 dan ujung ini kita boleh memudahkan bahagi semua sekali dibahagi dengan 2. Jadi kita dapat jawapannya ialah saya tulis di atas sini. Kita dapat 5Y kuasa 2 tambah Y. Okey, sebab kita dah bahagi dengan 2 tambah dengan Y tolak dengan 1. Okey, kemudian samakan dengan kosong. Jadi kita dapat bentuk persamaan kuadratik. Okey, kita uji dulu dengan kalkulator. Kalau dapat jawapannya itu perpuluhan, jadi kita tak boleh guna pemfaktoran. Okey, jadi di sini, dalam kes ini kita kena guna
rumus. Okey, kita kena guna rumus. Apa rumusnya? Okey, kalau di sini Y, kita maksudnya guna Y lah. Y sama dengan, okey, rumus ya, negatif B campur tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC, kemudian bahagi dengan 2A. Okey, perlu diingat kalau sini Y, jadi ke sini letak Y. Kalau sini X, kita letak X sama dengan. Kemudian dalam peperiksaan, rumus ini dibekalkan. Jadi pastikan anda rujuk rumus. Okey, sebab selalu pelajar tersilap. Sebab kadang-kadang dia letak sini tambah. Atau di sini positif B, bukan negatif. Okay? Tolong rujuk rumus yang diberi. Jadi di sini merujuk kepada yang ini. A-nya adalah sama dengan 5. B-nya ialah 1. Dan C-nya ialah negatif 1. Sebab saya kena kenal pasti ni, so kita masukkan dalam rumus. Jadi, maka saya masukkan dalam rumus, maka Y adalah sama dengan negatif B. Jadi, negatif B-nya ialah 1. Positif negatif campur tolak. Punca kuasa B kuasa 2. B kuasa 2 ialah 1 kuasa 2 ialah 1. Tolak dengan 4 AC. Jadi, A-nya ialah 5. Dan C-nya ialah negatif 1. Okey, dan jangan lupa ada bahagi 2E. 2E. A-nya ialah 5. Okey, kalau kita gantikan semua ni, insyaAllah betul kita punya jawapan nanti. Jadi kita dapat di sini nilai Y-nya ialah sama dengan negatif 1 campur tolak punca kuasa, ini tekan kalkulator, 1 tambah dengan 20. Oops. 1 ini negatif jadi positif. 1 tambah dengan 20 ialah punca kuasa 21 bahagi dengan 10. Okey, maka kita pecahkan dia kepada 2, satu yang positif, satu yang negatif. Jadi di sini Y sama dengan negatif 1 tambah punca kuasa 21 bahagi 10. Dan satu lagi ialah negatif 1 tolak. Yang ni tambah, yang ni tolak. Punca kuasa 21 bahagi 10. Jadi kita dapat jawapan untuk nilai Y-nya ialah, ini tekan sajalah kalkulator, dan kita dapat jawapannya ialah 0.3583. Okey, 3583. Dan satu lagi nilai Y-nya ialah, okey, ataupun ini Y-nya ialah kita dapat negatif 0.5583. Okey, yang ini tekan kalkulator saja untuk dapatkan nilai Y. Okey, jangan berhenti di sini sebab selalunya pelajar dah dapat nilai Y, dia ingatkan dah selesai menjawab soalan. Tetapi sebenarnya bila soalan menyatakan selesaikan persamaan serentak, bermaksud kita kena cari nilai unknown yang tidak diketahui, iaitu X dan Y. Jadi kita baru dapat Y, jadi kita perlu teruskan untuk mencari nilai X. Okey, maka di sini kita rujuk X dekat sini, tadi kita dah ada buat dekat sini. Okey, maka bila Y-nya sama dengan 0.3583, maka X-nya ialah, okey, masukkan dekat sini, 1 tolak dengan 2 darab dengan Y. Jadi Y-nya ialah 0.3583. Okey, maka kita akan dapat nilai X-nya ialah 0.283. Okey, dan satu lagi nilai X untuk yang Y-nya negatif 0.5583. Kaedah yang sama kita gunakan, maka X sama dengan 1 tolak dengan 2 darab dengan nilai Y ini, iaitu negatif 0.5583. Okey, tutup kurungan. Jadi kita dapati nilai X-nya ialah 2, tekan kalkulator saja pengiraannya ini, dapat 2.117. Jadi kita dah pun menjawab dengan jawapannya ialah nilai Y-nya ini ada 2 dan nilai X pun ada 2. Jadi jangan berhenti setelah mendapat nilai Y. Okey, teruskan sehingga kita dapat kedua-dua jawapan untuk nilai X-nya pula. Okey, jadi saya dah tunjukkan penyelesaian persamaan serentak untuk yang melibatkan persamaan linear dan juga persamaan tak linear. Jadi tolong elakkan menggunakan persamaan yang menggunakan pecahan. Jadi kalau ada pecahan, kita darab silangkan dulu supaya dia menjadi, supaya tiada lagi dia punya
pecahan kat bawah sini. Jadi yang berdapat bentuk ini. Jadi bila dapat bentuk macam ni, kita lebih mudah untuk menyelesaikan dan insya-Allah kita akan dapat jawapan yang betul. Okey, itu sahaja daripada saya untuk tajuk sistem persamaan ataupun persamaan serentak, dan saya harap jangan lupa anda semua untuk like dan share, serta jangan lupa untuk subscribe.